Kita kerja biasa-biasa je. Ah, Yang perempuan ni jadi bos. Orang kereta mewah kan. kan? Kita nak ngorat pun fikir 2-3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada anda penonton setia Jalan ke Syurga, perjalanan menuju abadi. Inilah dia satu lagi episod Jalan ke Syurga. Sudah pastinya kita ingin mengupas isu-isu semasa berkaitan keagamaan dan relate lah dengan masyarakat dalam cara yang sungguh santai sekali. Baik, hari ini kami akan bincangkan berkenaan dengan tajuk kita pada hari ini sesuailah bagi anda yang mana bujang telajak. Anda yang mungkin berumur 20 tahun ke, ini lelaki wanita 20 tahun tak ada masalah lah. Tapi ini dah umur 40 tahun, 45, 50 tak kahwin-kahwin lagi. Itu dah dimasukkan sebagai bujang telajak ataupun nak cantik remaja vintage lah kata orang tu. Tak vintage sangat lah sebenarnya. Baik, untuk memperkatakan tentang tajuk kita pada hari ini, kita bersama dengan Ustazah Nurul Hidayah Kamarudin, ya, pendakwa wanita penceramah bebas yang bersama dengan kita. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat ke? Sihat, alhamdulillah. Apa sihat? Alhamdulillah sihat. InsyaAllah. Tajuk yang kita bincangkan ni isu sensitif lah. Ini bagi mereka yang belum berkahwin lagi. Kalau balik ke kampung, balik raya ke, itu soalan favourite. Kau dah kahwin? Belum. Bila nak kahwin? Kan? Itu yang menjadi persoalannya. Tapi kalau ikutkan statistik sebenarnya, ini merisaukan kita bahawa tahukah sedarkah kita bahawa 5 juta orang bujang yang masih lagi belum berkahwin di Malaysia. Kalau kita ni yang berada di Selangor, 1 juta wanita yang masih lagi belum kahwin. Kenapalah tak jumpa dengan saya? Saya ada 3 lagi kosong. Jangan marah bini saya ni nanti. Okey Ustazah, mungkin ya disebabkan faktor apa penyumbang utama wanita ni ataupun lelaki lah kan tidak berkahwin? Adakah disebabkan faktor sosial, pekerjaan ataupun ekonomi? Ustazah. Masya-Allah. Terima kasih banyak Afad. Ya, Tajuk kita ni panas. Panas. Sebab ada aircon ni. Sebab ada aircon kan. Lagi-lagi kalau kena kat mata hidung. Sebab saya dah kahwin. Saya seorang anak tau. Saya dah kahwin. Alhamdulillah. Sebab dia dah declare awal lah. Yeah. Alhamdulillah. Sebenarnya kalau kita melihatkan kepada angka tu, memang merisaukan kita. Ya. Sebab kita rasa macam dia terlalu banyak. Masalah ni memang sangat-sangat panas telinga lah. Panas lah Panas sangat. Lebih lagi kalau memang terkena dekat batang hidung tu. Rasa Itu yang macam panas. tak nak balik kampung. Tak boleh kampung lah. Soalan sama je kan? Soalan sama setiap tahun, berulang-ulang hari raya. Okey. Jadi, benda ni suatu benda yang sebenarnya bukan masalah di Malaysia sahaja ataupun bukan masalah di Selangor saja. Okay. Bukan dekat Malaysia je yang ramai orang kahwin lambat ni? Ya. Dan masalah dunia. Masalah global yang berlaku mungkin kerana ekonomi kan. So keperluan rumah dari sudut kereta, pekerjaan kan. Dengan gaji sekian-sekian mungkin masih lagi tak cukup nak tanggung anak orang. Jadi ekonomi menjadi satu penyumbang. Yang kedua dari sudut adat lah. Ada orang ni bila kata kahwin awal, masyarakat kata kau nak bagi anak orang makan apa? Kan? Tak ada pula sumbernya tu sebab kerja pun tak stabil lagi. Dari sudut adat itulah kita kata menyumbang sebab orang rasa okey kena sampai satu tahap baru dah sempurna semua ekonomi, pekerjaan dah stabil baru boleh kahwin kan. Dari sudut sosial lah adatnya. Yang ketiga mungkin juga dari sudut kurangnya pengetahuan agama. Sebab dia rasa perkahwinan ni mungkin adalah kerana saya tak tahulah kata bagaimana tapi dia merasakan agama tu penghalang untuk dia sampai ke dalam gerbang perkahwinan. Maksudnya dengan mahar dengan saya ni tak cukup ilmu lagi kan. Macam mana nak jaga anak orang. So jadi kurangnya ilmu agama, pendedahan agama menjadikan seseorang itu merasakan perkahwinan adalah satu beban. Dia tak nampak perkahwinan ialah satu ladang pahala sebenarnya. Yang menyebabkan dia akan menjadi lebih kaya lepas kahwin. Dia akan menjadi lebih tenang lepas kahwin dan itu adalah penyebab-penyebab faktor-faktor betul. Tapi Ustazah, faktor-faktor tadi tu andai kata mereka ini dah ada dah semuanya. Rumah dah ada, kereta dah ada, apa lagi sebut? Semuanya dah ada kan? Jodoh je tak jumpa. Itu malang sekali lah kan? Tapi ini yang dah ada jodoh, yang memang tak nak cari jodoh, memang rasa macam dah selesa dah nak membujang. Ada juga faktor-faktor tersebut kan? Tapi kalau ikut perangkaan tadi awalnya saya dah sebut tadi 5 juta masih lagi bujang, dekat Selangor 1 juta, Johor 636,000 yang masih lagi belum berkahwin. Adakah angka-angka ini sebenarnya membimbangkan dan adakah ini jadi macam trend sekarang ni, era 2020 sekarang trend orang kahwin lewat ataupun orang kahwin lambat ni orang lagi respect atau macam mana Ustazah? Masya-Allah. Jadi sebenarnya
angka tadi amat merisaukan kita. Ya. Kerana dia ada akibat. Apabila ramai orang tidak kahwin. Yang pertamanya dari sudut kelestarian manusia. Manusia ini dia perlu tabiatnya, dia perlu kepada pasangan. So apabila kita tengok orang tu dia tak kahwin, kestabilan emosi dia tu sangat terganggu. Saya bagi contoh. Wanita-wanita di luar sana, minta maaf sangat yang cerewet, tapi seorang bos. Kan, sangat-sangat strict sangat. Bila kita cari, rupanya dia tak kahwin. Kenapa? Kerana tubuh badan manusia ini Allah bagi begitu. Dia bila tak ada pasangan tu, emosi dia terganggu dan sebagainya. Itu satu. Yang kedua, apabila manusia ini dia tidak berpasangan secara halal. Dia ada dua lah. Yang pertama ni secara halal dengan namanya kahwin. Berpasangan dalam cara yang tidak halal yang namanya zina. Apabila dia tidak kahwin, dia akan cari tak tabiat dia. Tapi dengan cara yang tidak betul. Dengan cara yang mudah, tetapi di sana tidak ada apa? Tidak ada nasab. Bila ada anak, anak tak ada keturunan, anak tak dapat sijil lahir, bukan anak sah taraf. Dia tidak ada keberkatan dalam kehidupan dia. Jadi, perkara ini akan berlaku. Dek, kerana apa? Benda yang kita buat tadi tu melawan kepada fitrah. Melawan kepada tabiat manusia. So, adakah perkara ini membimbangkan? Benar-benar membimbangkan kita apabila kita tengok angka ini seimbang dengan angka apa? Angka pembuangan bayi. Kita tengok seimbang dengan angka apa? Angka anak tidak sah taraf. Jadi bila kita tengok begitu, rupanya kesannya apabila ini tinggi, kes ini pun tinggi. Masalah sosial yang melibatkan apa? Puncanya daripada perkahwinan sebenarnya. Kita takut kita ni berada dalam keadaan selesa apabila kita dah buat sebegitu rupa dan kita dah semacam dah tak apalah, kahwin ke tak kahwin sama je, kehidupan aku tetap macam ni. Kita takut benda macam tu lah kan Ustazah kan. Dari segi perangkaan statistik, kalau dilihat minta maaf yang perempuan jangan marah saya, ini statistik benar apabila saya baca, memang mendapati bahawa wanita lebih ramai membujang daripada lelaki. Lelaki ni dalam berapa kerat je perangkaannya, wanita ni dah sampai juta-juta ni tak kahwin. Adakah sebagai wanita ini boleh berdiri di atas kaki sendiri yang tak perlukan lelaki dalam kehidupannya kan? Ataupun sebenarnya memang perempuan ni memang tak nak kahwin atau macam mana? Antara faktor yang saya tengok berlakunya perbezaan yang sangat ketara jantina kan. Ni. Jantina lelaki. Sebab orang lelaki tu dia cari perempuan kan. Bila dah cari tak cukup satu. Tak cukup satu. Lepas tu orang perempuan pula dia mungkin boleh usaha tapi tak samalah usaha dia dengan orang lelaki. So jadi keadaan itu menyebabkan mungkin perempuan tadi tu dia terhad sedikit. Sepatutnya kita boleh tirulah sebagaimana cara Sayyidatina Aisyah. Kita boleh tiru bagaimana cara Sayyidatina Khadijah kan apabila dia berminat melihat kepada pribadi mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggunakan wakil untuk menyampaikan hasrat tadi. Tapi perempuan pada hari ini dia rasa macam takkanlah aku pergi nak cik timba. Dia rasa begitu. So jadi itu mungkin punca perempuan lebih banyak. Dan yang kedua juga trend perempuan terlalu berdikari. Saya tak nafikan sebut tadi memang betul. Perempuan dia apabila dia terlalu berdikari, contohnya dia dah ada semua benda. Dia rasa macam bila lelaki duduk, lelaki datang dalam kehidupan dia, lelaki tu akan kontrol dia pula. Ini pun kita sebutkan kesalahfahaman dengan fungsi perkahwinan. Dan Islam bukannya menyebabkan perempuan yang apabila berkahwin dia terus tak ada life. Kan? Terus kena ikut taklah cakaplah kena ke syurga di bawah tempat kaki suami kan. Sebenarnya tidak begitu. Sebenarnya apabila seorang perempuan itu berkahwin, dia menaikkan taraf dia. Kan? Ada pelindung dia. Ada orang yang akan menafkahkan diri dia sekadar mampu. Tetapi sekiranya kalau dia dah cukup yang lain-lain tadi dari sudut material, tapi kita yakin dan percaya jiwa dia berlaku kekosongan. Dan saya ada sahabat-sahabat yang pergi ke Europe, pergi ke Australia sebab duit banyak. Tapi dia tak jumpa kebahagiaan tu.
Dan sebenarnya walaupun dia pergi seluruh dunia, kebahagiaan tu ada pada seorang lelaki yang menjadi peneman dia, menjadi pasangan dalam kehidupan dia. Tapi mungkin dia dah cari, tapi sebab umur dia dan kedudukan dia, orang lelaki pula takut, Ahfad. Yelah, apa, kita kerja biasa-biasa je. Yang perempuan ni jadi bos, orang kereta mewah kan. Kita nak ngorat pun fikir 2-3 kali. Ataupun kalau kita ngorat pun takut nanti orang kata, alah kau ni mesti nak makan duit bini kau. Itu antara persepsi lelaki lah kan, mungkin lah kan. Bagi pandangan Ustaz, ada tak macam dalam saudara agama ke dalam hadis sendiri mengingatkan kita bahawa kita ini digalakkan untuk berkahwin awal atau sebagainya? Masya Allah. Banyak sangat sebenarnya ayat-ayat Al-Quran ya. Fankihu Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kalau kita tengok dalam ayat Al-Quran, wa ankihul ayyama minkum, dan kamu kawinlah dengan perempuan-perempuan, kan? Allah sebagai suatu perintah, tapi bukanlah kewajipan, kan? Maksudnya kalau orang tu dia perlu ada dia punya penyebab-penyebab dia tersebut. Contohnya dia kalau dia tak kahwin memang dia akan jatuh di dalam dosa, maka wajiblah. Tapi secara umumnya hukum perkahwinan ni adalah sunnah lah. Dia adalah sunnah Nabi, kita berkahwin. Dan kalau kita tengok ada satu lagi hadis ni subhanallah yang jarang sangat kita dengar, berkaitan dengan kelebihan orang yang berkahwin. Mari saya bacakan. Dengar ni baik-baik ya semua. Okey, silakan. Subhanallah. Ya, hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut al-mutazawwij an-naimun afdalu indallah min as-saimun qaimun al-azb. Okey, Rasulullah sebut apa? Orang lelaki yang berkahwin, yang tidur. Orang lelaki yang kahwin, lepas tu dia tidur je lah, melepak aja kan. Lebih afdal ataupun lebih baik di sisi Allah berbanding dengan orang lelaki yang puasa, yang solat tapi dia bujang. Okey, nasib baiklah kahwin awal. Nasib baik kahwin awal. Terlepaslah kita ya. Masya-Allah. Maksudnya nak kata yang lelaki yang kahwin ni tidur je kan. Orang kata mengorok je kerja je kan. Yang lagi seorang ni ibadah, sembahyang, puasa. Tapi yang ni tak kahwin, bujang. Yang ni dia kahwin. Cukup untuk menaikkan martabat dia di sisi Allah berbanding dengan lelaki yang beribadah tadi tetapi tak kahwin. Sebab di dalam perkahwinan betul kita kata perkahwinan adalah ladang pahala. Dia pegang isteri, dapat pahala. Dia bersusah payah mendidik anak, jaga anak, semuanya pahala. Tapi apabila dia tak kahwin, dia buat semua untuk diri dia sendiri. Dia tidak menghasilkan suatu aset yang bakal ditinggalkan untuk memakmurkan dunia, untuk menjadi hamba Allah, membanyakkan hamba Allah. So jadi perkara-perkara ini hanya satu perbezaannya, iaitu berkahwinlah. Kerana Allah sangat suka orang yang berkahwin. InsyaAllah. Itulah dia ya. Jadi kalau ada pasangan tu, kalau mampu tu cepat-cepatlah berkahwin. Kan? Betul. Ada ke sedikit macam nasihat ataupun galakan yang Ustazah boleh berikan kepada mereka ni supaya mereka ni kalau ada pasangan masing-masing, segerakanlah berkahwin itu, Ustazah? Betul. Benda ni sebenarnya kadang-kadang mind setting juga, Ahfad. Dia rasa macam belum bersedia lagi. Padahal kau berkawan, Allahu Akbar, kenal luar dalam dah. Maksud nak kata, dah lama dah, 6 tahun dah. Tapi rasa macam tak ready lagi. Sebenarnya kena ambil langkah berani. Kita tak akan dapat manusia yang perfect. Kadang-kadang mereka ni dia rasa macam dia kenal pasangan dia tu. Jadi dia rasa tak nak apa orang kata masukkan diri di dalam kancah tersebut sebab dah kenal pasangan dia. Tapi kita ingat dan yakinlah bahawa dalam perkahwinan itu di sanalah sebenarnya bermula kehidupan. Dan kalau dia ada kekurangan, mungkin dengan perkahwinan tadi dia tu dia akan berubah menjadi orang yang lebih bertanggungjawab. Dan dengan perkahwinan tadi tu Allah akan bagi berkat yang sangat banyak. Contohnya dari sudut ekonomi, kan? Ada ayat Quran Allah sebut kalau seseorang itu dia berkahwin, Allah akan gandakan harta dia. Kerana duit itu datang daripada perkahwinan. Apabila dia berkahwin, Allah akan buka jalan dia. Cuba kita tengok, ada orang dahulu sebelum kahwin naik botol kapcai. Lepas kahwin, dapat pula rezeki beli kereta. Dapat anak pertama, dapat rezeki beli rumah. Dapat anak kedua, tukar kereta baru. Sebab apa? Dah tak muat dah kan. Dah ramai dah. Ramai dah ada kat belakang. Nampak tak? Rupanya Allah buka rezeki tu dengan perkahwinan. So jangan takut dengan perkahwinan ya.
bersangka baiklah dan bertawakallah kamu dengan perkahwinan kamu, insya-Allah Allah akan berikan nusrah dan futuh jalan-jalan yang sangat banyak. InsyaAllah, amin. Tak payah jauh Ustazah. Contoh tu saya. Yang Ustazah katakan tadi. Ya ke? Sebelum berkahwin motor kapcai saya. Lepas tu bila berkahwin tu alhamdulillah rezeki tu datang. Dapat anak, dapat rumah, alhamdulillah. Macam saya juga, alhamdulillah kan. Jadi itulah dia keberkatan kalau kita ni berkahwin, ya. Rezeki tu datang daripada pelbagai cara. Bukan saja rezeki tu datang daripada duit kan. Kebahagiaan tu pun salah satu rezeki juga. Rezeki paling kan. besar, subhanallah. Subhanallah. Baik, jadi kepada anda semua, kalau anda yang mempunyai kewangan kukuh, ya, kalau anda dah pun bersedia jiwa dan juga raga, fizikal, mental, kalau ada pasangan tu apa kata bermula saat ini, propose lah, pergi kampung, minta baik-baik lah kan, minta restu mak ayah untuk kita memulakan satu lagi fasa dalam kehidupan kita, iaitu fasa rumah tangga. Terima kasih Ustazah. InsyaAllah kita jumpa lagi nanti untuk kita bincangkan tajuk yang seterusnya, insyaAllah Ustazah. Okey, kita telah pun sampai ke penghujung rancangan. Terima kasih kepada anda semua yang bersama dengan kami pastinya dalam program Jalan ke Syurga. InsyaAllah kita jumpa lagi di episod yang akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.